Hello, salam sejahtera. Saya Saiful Hamdan. Harap anda semua selamat dan sihat sepanjang tempoh PKP ni. Oleh kerana PKP dah dilanjutkan sampai 14 April, maka showroom pun akan terus tutup sampai 14 April. Maka saya pun tak boleh nak buat video pasal kereta lah sampai PKP ni habis. Jadi apa yang saya boleh buat, saya buat video dalam kereta sendiri. Saya bercerita lah pasal saya ingat saya nak cerita pasal loan kereta lah. Sebab sepanjang saya kerja jadi sales advisor ni, ramai orang suka tanya pasal macam mana berapa harga full loan, berapa bulan-bulan, berapa interest. So saya nak cerita lah. Jadi kalau korang rasa penceritaan ni sesuai, elok saya teruskan. Jangan lupa subscribe. Jadi untuk video ni saya nak cerita pasal full loan, sebab ini adalah topik yang paling ramai orang Malaysia suka. Saya nak cerita apa kelebihan dan kekurangan buat full loan ni berdasarkan apa yang saya tahulah. Saya bukan penasihat kewangan, ini sekadar pendapat peribadi. Baik, full loan ni maksudnya contoh kalau harga kereta tu 40,000, kita pinjam bank 40,000 lah. Kalau macam loan 90%, kita kena bayar down payment 4,000, so loan dia 35 je. So kalau orang yang buat full loan ni, maksudnya kalau harga kereta 40,000, dia pinjam dengan bank pun 40,000 lah. So dia tak ada bayar down payment. Proses dia sama je dengan yang buat loan 90%, bezanya dia tak ada down payment. So maksudnya kalau customer datang showroom, jumpa sales advisor nak beli kereta, pilih colour, pilih spek, lepas tu sales advisor akan isi borang, dan borang customer bagi dokumen semua dekat sales advisor, dan dokumen tu sales advisor akan bawa ke bank untuk submission. Katalah dihantar 2-3 bank, daripada 2-3 bank tu salah satu bank approve dia punya loan, dapatlah full loan tu 40,000. So customer setuju dengan loan tersebut, dia kena jumpa banker, sign agreement. Lepas sign agreement tu, customer cuma perlu tunggu kereta je lah. Sampai kereta sampai, dapat nombor chassis semua, customer datang ambil kereta, sign, bawa balik. Selepas bulan pertama, bank akan bagi tahu dekat customer untuk bayar monthly payment je. Itu sajalah secara kasar kalau yang buat full loan. Kelebihan buat full loan ni, first, customer tak payah keluar duit deposit banyak-banyak lah. Kecuali kalau dia bayar booking. Macam Proton booking, biasanya kita ambil RM500. Tapi kalau ada promosi, mungkin Proton letak booking RM10 ke atau RM9.50 ke, yang online booking tu, itu je lah yang dia bayar kalau dia nak booking online. Kalau dia nak booking direct melalui dealer atau branch, terpulang kat dealer tu kalau dia nak minta duit booking atau tak. Macam saya, selalunya saya tak minta duit booking. Saya just minta dokumen dulu, diorang hantar. Kalau customer tu serius, dia tanya berapa duit booking, saya akan minta RM500 lah, bank kepada account company dealer. Lepas tu kita proses lah. Tapi pada saya, kelebihan buat full loan ni tak banyak sebenarnya. Yang salah satu yang saya ceritakan tadi, customer tak payah keluar duit deposit. Sebab biasa depositnya 10%, 4,000, 5,000 dia kena bayar cash, bayar dekat dealer atau branch. Yang balance tu dia bayar dekat bank lah untuk monthly payment. Satu lagi, kalau macam customer tu dah ada cash reserve, mungkin 20,000 ke, so dia tak payah keluarkan 20,000 tu untuk ataupun separuh daripada 20,000 ataupun 4,000 daripada 20,000 tu untuk bayar deposit. So dia ada 20,000 untuk standby cash, untuk bayaran servis ke, ataupun bisa kata kereta tu dalam tempoh tahun pertama pakai tu ada masalah ke. Tapi selalunya kereta baru ni dia ada warranty. Macam Proton, warranty 5 tahun. So dalam tempoh 5 tahun tu, selagi dia hantar servis ke pusat servis Proton yang berdaftar, kalau ada masalah, dia boleh datang claim warranty. Macam kereta warranty 5 tahun, wear and tear tak ada warranty lah. Kereta 5 tahun warranty, engine, gearbox 3 tahun je, 3 sampai 3 tahun je. So barang-barang lain, selagi bukan disebabkan oleh kecuaian pengguna, kita boleh claim. Tapi tengok dibicara jugalah, tengok keadaan kerosakan tu macam mana. Itu kelebihan full loan lah. Kelemahan full loan ni pula banyak. Pertama sekali, interest tak boleh dapat rendah. Sebab full loan ni, pada setahu saya, minimum interest mana-mana bank pun kalau buat full loan, minimum interest dia akan bagi 3 je. Itu paling rendah kalau buat full loan. Sebab ada customer saya beli kereta full loan, dia dapat interest daripada bank 3%, ngam-ngam 3% dia dapat. So rezeki dia lah, dia buat full loan, dia dapat 3%. Dia takkan dapat bawah daripada 3. Kalau korang nak interest bawah daripada 3%, korang kena letak deposit. Kalau tak ada deposit, nak buat full loan, 3% tu paling rendah. Itu pun tengok bank, itu pun dia akan tengok pada scoring. Scoring tu nanti akan saya cerita dalam video lain lah. Sebab tu orang
orang bank yang biasanya tahu, ya saya akan ceritakan berdasarkan apa yang orang bank bagi tahu saya, dan saya cerita secara mudah lah. Sebab kebanyakan kita ni tak main sangat bab kewangan ni, termasuk saya lah. Saya pun belajar ni pun daripada bank. Lagi satu kekurangan buat full loan ni, kalau kita beli kereta, lepas tu kita plan lepas 6 tahun 7 tahun kita nak jual. Sebab kereta ni nilai dia akan turun, susut nilai dia. Kereta ni bukan aset, dia ada liability. Liability maksudnya bila kita pakai kereta tu, ataupun apa-apa barang yang jadi liability, barang tu akan susut nilai. Kalau kita, once kita dah bawa kereta tu keluar daripada showroom je, mileage bertambah, automatik nilai kereta tu drop. Terutamanya macam saya tengok ni, kereta Proton value dia memang cepat drop. Setahun 2 tahun turun 10,000, 20,000. So kalau korang beli kereta, lepas tu korang plan nak jual lepas 5 tahun, 6 tahun, korang buat full loan, korang memang rugi bila jual kereta. Sebab value kereta korang akan jatuh lebih rendah daripada balance loan yang korang buat. So bila korang nak jual kereta, nak trade in contohnya, korang kena top up lagi duit untuk cover balik baki loan yang korang dah buat sebelum tu. Sebab korang buat full loan, katalah full loan 40,000, lepas 5 tahun korang ada balance lagi 20,000 contoh. Lepas tu bila nak jual kereta, contoh kereta Proton Saga, market value dia sekarang berapa? Kalau Saga, kalau macam masa Affairlight dulu, full spec dia dalam 45,000. Korang buat loan 9 tahun, dah katalah dah 7 tahun pakai, balance loan korang ada berapa ribu lagi? 30,000 contoh baki. Lepas tu korang nak trade in, kedai used car trade in, dia tengok kereta Saga BLM tahun 2007, sekarang ni Saga BLM tahun 2007-2008, market value dia 6,000 je, paling tinggi dia ambil. So korang punya loan pula balance ada lagi 30,000. So 30,000 dengan 6,000 yang nak jual tu, korang kena top up lagi lebih kurang 20,000 lebih untuk cover balik baki loan korang kat bank. So korang rugi kat situ. Kelemahan buat full loan. Sebab bila full loan, pinjam dengan bank harga penuh kereta, korang still kena bayar harga penuh tu dekat bank, tapi pada masa yang sama value kereta korang drop jauh lebih rendah daripada balance loan korang. Kalau yang buat macam kereta saya ni, saya buat 10%, masa beli tu 60,000, saya loan dalam 55 je, lebih kurang, kiraan kasar. So bila saya sekarang dah habis bayar lah. Tapi saya check dengan used car, kereta saya ni kalau saya nak trade in, sebelum saya habis bayar tu lah, saya pernah tanya, masa tu kereta ni used car value ada 15,000. Saya check dalam account balance saya masa tu, sebab saya ada deposit, so loan saya tak begitu tinggi. Dan masa tu saya ada buat auto debit, tapi pada masa yang sama saya bayar lagi bulan-bulan manual. So secara tak langsung saya bayar 2 kali dalam sebulan. Saya pun tak perasan saya ada auto debit tu. Bila saya dapat tahu auto debit tu lepas tahun, baru saya perasan saya ada auto debit. So maksudnya dalam tahun pertama tu saya bayar 2 kali sebulan. So maksudnya saya dah clear 2 tahun punya payment. So itu kelebihan saya lah. Masa tu pun saya ada gaji bulanan, tak terganggu, belum kahwin lagi, jadi simpanan pun banyak. So bila saya check market value kereta saya, masa tu ada 15,000. Saya check loan balance saya ada lebih kurang 12,000. So saya ada extra 3,000 untuk saya carry forward. Kalau misal kata saya nak beli kereta baru, 3,000 tu saya boleh carry forward masuk dalam deposit untuk kereta baru. Itu kelebihan kalau beli kereta dengan loan ada 10%. Kalau full loan tak dapat benda tu, kecuali kereta korang tu value dia tak drop terlalu rendah. Tapi tahu saya kalau buat full loan, memang korang akan kena top up duit setiap kali korang nak trade in. Melainkan kereta tu pakai sampai habis bayar, masa tu korang nak jual ke apa ke, duit trade in tu boleh guna untuk kereta baru. Tapi kena tunggu habis bayar lah. Kalau dalam tempoh loan tu baru nak trade in, kereta tak habis bayar lagi, memang kena top up duit. Kalau sanggup top up, okey. Tapi kebanyakan yang saya dah tanya, diorang pernah buat loan kereta dulu, nak beli kereta baru, tanya trade in berapa, bila kita bagi tahu harga, balance loan dia lagi tinggi daripada balance balance loan dia lebih tinggi daripada harga kereta yang dia nak trade in. So keyword dia kat sini, kalau buat full loan, korang jangan fikir nak trade in kereta ataupun nak jual kereta tu dalam tempoh loan. Kalau nak jual juga, korang kena tunggu habis bayar loan dulu. Contohnya kalau korang buat loan 9 tahun, habis 9 tahun dah habis bayar, masa tu baru fikir nak jual kereta, nak beli kereta baru. Sebab masa tu kalau kereta korang harga 6,000 sekalipun, 6,000 tu dapat balik cash, 6,000 tu boleh bawa ke deposit untuk kereta baru. Kalau buat full loan, nak trade in dalam tempoh loan, memang kena top up duit. Kalau korang ada balance duit untuk top up, teruskan. Kalau tak ada, pakai je lah kereta tu sampai habis. Itu satu kelemahan.
Yang paling ketara lah yang saya nampak. Apa lagi ya, kelemahan Full Loan, interest tinggi, 3% tu pun paling rendah. Kedua, masalah bila nak trade in, sebab kita still bayar harga full loan, harga kereta yang penuh, tapi masa nak trade in tu kereta harga dah drop. So bila harga kereta lebih rendah daripada baki loan, kita kena tambah duit lah kalau nak trade in. Ketiga, walaupun dia kata full loan, tapi dia bukanlah maksudnya kita tak payah bayar deposit pun. Ini pengalaman jugalah. Sebab bila dia customer minta submit full loan, kita hantar full loan sampai kat bank. Bank contohlah kita submit 40,000 loan, bank tak semestinya akan luluskan 40,000, sebab dia akan tengok balik yang scoring tadi tu lah. Kalau customer ni scoring dia tak cukup kuat, bank akan luluskan berdasarkan scoring dia. Mungkin dia dapat lulus 37 atau 38,000 je. So nak tak nak customer still kena bayar juga deposit. Walaupun biasanya deposit tu dia bayar pun dalam 100, 200, 300 je lah. Sebab bila submit full loan ni, prinsip bank dia akan markup harga. Contoh, harga kereta 40,000. Bila kita nak hantar full loan, bank dia sebenarnya, prinsip bank dia tak boleh buat loan 100%. Dia mesti 90% loan. Maksudnya bila dah customer nak full loan, kita kena markup harga kereta tu tambah lagi 10%. So dia jadi 45,000. So maksudnya secara teori, kita jual kereta yang 40,000 tu kepada customer pada harga 45 melalui bank lah. Bank akan buat macam tu. Jadi 5,000 tu dia masuk dalam loan. Loan tu still lagi 40,000, tapi harga kereta yang declare jual kat customer tu 45. So seolah-olah customer tu ada bayar deposit lah, walaupun sebenarnya dia tak bayar apa-apa pun, kecuali yang beza daripada jumlah yang bank luluskan tu. Harap boleh faham sebab saya pun susah sikit nak cerita benda ni, dia agak complicated. Saya cuba simplifikan. Jadi secara ringkasnya, bila apply loan 40,000, tapi sebab bank tengok kita punya scoring, customer punya scoring tu, ini scoring tak berapa cantik ni, kita boleh bagi lulus 38 je lah. So dia dapat loan 38,000 je. So baki 2,000 yang daripada harga kereta tu, customer still kena bayar. Contoh macam Saga lah paling senang, pasal kita Saga paling murah kan. Saga premium harga lebih kurang 40,000. Loan bank luluskan, katalah bank luluskan 38,200. So dia ada balance lagi RM800. RM800 ni customer kena bayar dekat dealer lah sebagai deposit. Walaupun dia sebenarnya minta full loan, tapi bank cuma luluskan 38,200 sebab scoring dia tak cukup kuat untuk dia dapat full loan. So RM800 customer tetap kena bayar kepada dealer sebagai deposit. Itu satu benda yang ramai orang tak tahu. Walaupun dia nak full loan, secara teorinya dia memang dapat full loan, tapi dia ada juga deposit kena bayar sebabkan bank tak luluskan 100% loan dia. Itu satu lagi kelemahan full loan. So kalau tanya saya, bila dah kena bayar deposit, walaupun deposit cuma 100-200, better korang bayar terus deposit 10%. Lagi senang. First nak lulus senang, interest mungkin boleh dapat lebih rendah, dan proses nak lulus tu cepat. Sebab biasa yang buat full loan ni, kalau scoring kita cantik, kejap dia, kurang 5 hari bekerja dah dapat result. Tapi kalau scoring kita cukup-cukup makan je, contohnya yang gaji rendah lah, 1,500 ke bawah, yang tak ada grantor, yang tak ada lesen terutamanya, ambil masa lama. Ada customer saya dekat sebulan baru dia dapat approval. Itu pun banker tolong adjust. Kalau ikutkan dia tak lepas tu, tapi alhamdulillah rezeki dia lepas, dia dapatlah kereta. Tapi dia, itu pun dia buat 10% down payment. Kalau dia buat full loan, confirm tak lepas. Dia buat 10% down payment, ada grantor semua, kira-kira bank adjust, kasihlah lepas. Tapi itu pun dekat sebulan lebih lah, sebab dia banyak kali hantar reject sampai last kali tak tahulah macam mana banker tu buat, dia lepas jugalah. Dia, itu pun pasal masih ada chance lagi untuk lepas. Walaupun peratusan tu sangat kecil, bank tu tengok ada chance lagi boleh lepas ni, kasihlah lepas. Tapi lambat lah dia punya proses. Lepas tu interest dia tinggi, 3.7 something kot. Dan customer tu ok, dia janji dapat kereta je. So kita proceed je lah. Itu satu contoh yang saya boleh cerita. Harap ada yang boleh faham lah. Kalau ada yang tak faham, boleh komen di ruangan komen, pertanyaan ke apa-apa ke, saya boleh reply personally. Ataupun boleh WhatsApp saya kalau ada persoalan berkaitan loan kereta. Dan kalau saya rasa itu saja perkongsian berkenaan loan. Kalau ada apa-apa persoalan, boleh WhatsApp saya dalam link WhatsApp di bawah.
buat masa ni kalau nak tanya pasal kereta pun boleh lah, sebab kita masih dalam PKP, saya tak boleh proseskan untuk booking kereta sehingga showroom buka, dan Proton pun masih lagi tutup kilang. Jadi kalau korang suka dengan perkongsian ni, jangan lupa like video. Kalau tak suka, tak payah like. Jangan lupa subscribe. Kalau ada lagi peluang untuk saya rakam video berkongsi tentang proses beli kereta, saya akan buat. Sementara dalam tempoh PKP ni, ini saja yang saya boleh buat, rakam video dalam kereta sendirilah. Jadi sehingga video akan datang, sekian, terima kasih.